Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi anda bersama saya Luqman Haris dalam Cerita di Sebalik Berita. Di mana seperti biasa, kita bukan saja membawakan laporan berita kepada anda di saluran 501 Astro Awani setiap hari dan sepanjang hari, tetapi dalam segmen cerita ini, kita singkap kisah di sebalik segala berita yang anda nampak di kaca TV anda, di saluran kami khasnya. Kerana setiap berita ada kisah di sebaliknya yang boleh kita ceritakan dengan lebih mendalam. Baik, sejak 3 atau 4 bulan yang lepas, impak COVID-19 memangnya dirasai oleh semua pihak dan tidak ada siapa yang terkecuali dengan impak wabak ini yang sudah pun menular di serata dunia dan tidak lagi menunjukkan tanda-tanda akan memperlahan di peringkat global. Tetapi di negara kita, ada golongan yang lebih terdedah, ada golongan yang lebih lemah dan vulnerable dalam bahasa Inggerisnya kepada impak yang dibawa oleh COVID-19. Sama ada dari segi kesihatan maupun kebajikan ataupun keuangan. Dan golongan-golongan ini mungkin mengejutkan anda kerana mereka hidup di tengah-tengah bandar. Di sebalik kepesatan urbanisasi, mereka masih lagi sangat lemah dan terdedah kepada sebarang perubahan kepada hidup mereka, kecil ataupun besar. Apatah lagi perubahan yang dibawa oleh pandemik yang begitu besar seperti COVID-19. Saya mahu berbincang dengan rakan setugas saya di Bilik Berita, Harits Ashraf Hasnan, ada meneliti laporan yang dibuat oleh Tabung Kanak-Kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ataupun kita sering gelar sebagai UNICEF berkenaan dengan golongan miskin bandar dan bagaimana mereka terkesan dengan COVID-19. Apa dapatan dalam laporan ini, Harits? Okey, sebenarnya laporan ini bagi saya ianya cukup menyeluruh. Kerana kalau kita lihat sebelum ini, kita ambil satu contoh berkenaan dengan expenditure ataupun perbelanjaan isi rumah golongan miskin bandar. Kita ambil contoh dalam kelompok miskin bandar ini, apa perbelanjaan mereka? Okey, adakah sebelum ini kalau kita tahu, okey, contoh untuk makanan berapa persen daripada keseluruhan pendapatan. Kemudian untuk pendidikan anak macam mana, berapa persen. Tapi kali ini menerusi laporan ini, dia slice lagi ke dalam. Maksudnya ada pecahan lagi. Makanan itu makanan apa? Apa yang dibeli untuk makanan itu? Tapi dalam tempoh ataupun kajian ini, antara yang dapatan yang menarik lah bagi saya adalah berkenaan dengan makanan ataupun isu malnutrisi, nutrisi dalam kalangan anak-anak ini. Bagi saya, perbelanjaan menerusi data ini menunjukkan bahawa perbelanjaan isi rumah ini boleh dikatakan hampir sama, iaitu perbelanjaan untuk beli beras dan juga untuk beli mi segera adalah hampir sama, iaitu beras 41%, 40% adalah untuk beli mi segera. Mi segera. Ya. So untuk dalam tempoh daripada Disember hingga ke akhir tempoh PKP, tempoh hari pada Mei, ini antara dapatan kajiannya. Jadi kita faham bahawa selain daripada itu, mereka juga membelanjakan satu amount yang besar untuk membeli telur. So, tiga makanan utama dah jadi makanan ruji mi segera itu. Beras, mi segera dan juga telur. Kenapa telur? Sebab menerusi laporan menyatakan bahawa dalam pembentangan oleh Dr. Muhammad Khalid juga ada menyebut bahawa sebab telur adalah source of protein yang paling murah. Dan itu yang paling mudah didapati oleh mereka dalam tempoh PKP yang mereka terpaksa lalui. Dan kenapa mi segera? Kerana ia murah. Kerana ia murah dan juga lebih senang untuk dimasak. Dan juga tidak perlu, kalau kalau kita ambil contoh, kalau nak kena masak lauk, nak kena beli ikan. Contoh kalau sambal nak kena beli cili kering lah, nak beli lain, masak gulai lemak nak kena beli santan. Ada banyak lagi barang-barang yang lain. Tapi mi segera ini antara option ataupun makanan dah jadi makanan ruji untuk mereka dalam tempoh tersebut. Banyak sebenarnya dalam di astrawani.com, kalau anda boleh layari astrawani.com juga, saya dah keluarkan listicle. Sebenarnya ada 6 teras utama dalam laporan ini, dan dalam listicle itu juga kita dah listkan apa antara ataupun dapatan-dapatan yang boleh dikatakan perlu diperhalusi bukan sahaja oleh kerajaan, tetapi NGO, setiap lapisan masyarakat
perlu bersama-sama fikir untuk menangani isu-isu yang berdasarkan dapatan kajian ni, Luqman. Laporan dan kajian seperti ini tidak mungkin kurang bermakna sekiranya ia tidak boleh mengilhamkan perubahan sebenar dari segi dasar. Betul. Yang perlu digembling dan dijuarai oleh kerajaan. Kita akan bercakap dengan itu sebentar saja lagi. Tetapi ada lagi dapatan-dapatan yang agak menarik Haris saya daripada laporan ini. Laporannya bertajuk Families on the Edge oleh UNICEF. Antaranya adalah 31% isi rumah waktu kerja mereka dikurangkan, dihadkan sewaktu PKP, dan mereka juga 30% daripada isi rumah lebih sukar untuk mendapat akses kepada penjagaan kesihatan. Mengapa golongan ini lebih terkesan, khasnya dari segi kerja mereka perlu dipendekkan shiftnya dan sebagainya, yang memberi kesan kepada pendapatan? Okey. Pertamanya, kalau mungkin tim di PCR boleh mirror, kita lihat daripada data ataupun statistik yang dikeluarkan antara pecahannya seperti yang Luqman sebutkan tadi. Mereka ini sebenarnya adalah kelompok yang miskin bandar ataupun low income families, berpendapatan rendah yang hidup di tengah Kuala Lumpur, dan juga ada di antara mereka yang dah memang sedia ada menganggur. Ada antara mereka yang dibuang kerja seperti Luqman katakan, dan ada juga di antara mereka yang dipotong gaji. Kerana kita tahu impak ini ataupun COVID-19 ini memberi impak yang cukup besar, terutama melibatkan ekonomi. Lepas tu kita ada juga ketua-ketua keluarga. Kalau kita lihat 25% ketua keluarga juga adalah penganggur. Kemudian 5.3% juga adalah kalau kita lihat di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat nasional, 5.3%, kalau poin pertama di situ, 5.3% adalah di peringkat nasional yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Tetapi menerusi kajian ini, 25% dalam kelompok miskin bandar ini adalah penganggur. Jadi jumlah ini adalah satu jumlah yang cukup besar. Akses kepada kesihatan, mereka juga ada yang kerja pekerjaan yang ataupun bekerja, pendapatan mereka adalah 1,000 lebih, dalam 1,500. Kemudian gaji hari. Ada yang gaji hari, betul. Kemudian ialah banyak bergantung kepada makan gaji. Jadi apabila operasi ataupun contoh kalau kerja kedai makan lah, kita ambil contoh kerja kedai makan tak dapat beroperasi pada ketika itu, ataupun di tempoh operasi kedai makan itu semakin kurang, jadi gaji pun terpaksa dikurangkan. Pendapatan tidak seperti sebelum-sebelum ini, pendapatan ataupun keuntungan syarikat ataupun restoran itu. Jadi banyak pendekatan perlu diambil oleh majikan. Kita faham dalam situasi ketika ini. Jadi tempiasnya dirasai oleh mereka. Mereka yang duduk di tengah kota raya Kuala Lumpur, cost of livingnya mungkin hampir sama juga dengan kita. Mereka juga membeli barang keperluan harian, kita juga membeli barang keperluan harian. Tetapi sos ataupun sumber pendapatan itu cukup berbeza. Jadi impaknya, tempiasnya cukup besar. Apa yang paling saya bimbangkan menerusi laporan ini adalah tadi isu malnutrisi, isu makanan. Kedua adalah isu pendidikan. Sebab ramai orang cakap, apa nak ada masalah duduk tengah KL? Ramai orang cakap macam tu. Tengah KL, mestilah ada internet akses yang bagus. Mestilah ada gadget, phone, laptop ke apa, nak belajar komputer apa semua. Tapi tidak bagi golongan ini, kerana kalau kita lihat dari segi statistik melibatkan isu pendidikan, kalau kita boleh lihat statistik di sini, kanak-kanak yang tinggal di dalam kelompok ini, 52% ini adalah melibatkan makanan tadi. Isu membeli telur ataupun perbelanjaannya lebih tinggi untuk makanan, dan kemudian di sebelah ataupun di tengahnya 21% isi rumah ini menghadapi masalah dari segi pembelajaran di rumah. Tak dapat pergi sekolah, ya, semua satu Malaysia memang ramai anak-anak semua tak dapat pergi sekolah, tapi bagaimana mereka belajar di rumah? Antara ataupun kalau kita nak pergi perincikan lagi, dalam laporan itu menyebut, pertama, isu paling besar adalah isu peranti, gadget. Peranti tidak ada, sama ada komputer riba ke, laptop ke, phone ke dan sebagainya. Dan mungkin ada 2-3 orang anak, mungkin telefon ada satu, ibu, contoh keluarga ibu tunggal yang ada satu handphone. Macam mana nak
anak mungkin 3 orang anak, dua orang anak yang bersekolah, macam mana nak memastikan pendidikan itu dapat berjalan dengan lancar. Jadi situasinya sekarang adalah golongan yang miskin bandar ini. Mereka sudah tentu pendapatan mereka tidak cukup ataupun tidak meningkat dengan cukup pantas selari dengan peningkatan kos hari hidup. Kemudian PKP perlu dilaksanakan. Kebanyakan daripada mereka pendapatan terjejas. Shift dipendekkan. Mereka yang bekerja hari terpaksa berdepan dengan berminggu-minggu atau berbulan-bulan mereka tiada gaji. Dan dari aspek pembelajaran, mungkin anak-anak kita mungkin boleh buat e-learning, tetapi mereka tidak berupaya berbuat demikian kerana mereka tidak ada kemudahan. Sama ada tidak ada peranti yang cukup ataupun mereka tidak ada jaringan internet ataupun tak ada jaringan internet yang cukup laju di rumah mereka. Jadi golongan ini sebenarnya memang tercicir. Kita bercakap berkenaan dengan apa yang boleh kerajaan lakukan. Dalam zaman era pandemik COVID-19, golongan ini mementingkan mungkin bantuan yang bersifat cepat dan pantas. Seperti contoh, mungkin bagi wang masuk dalam poket untuk mereka mengatasi masalah ini sekarang. Bukan sahaja dari segi long term. Kita ada satu klip audio berkenaan dengan social protection, iaitu langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan untuk cuba membantu meringankan beban golongan miskin bandar ini. Boleh kita mainkan? Social protection in Malaysia protect, well, it's quite extensive, but unfortunately it protect only those in formal employment. Makcik Kia are not protected. Many of those in ride sharing, for instance, gig economy are not protected. They are recommended to contribute, but not compulsory. The social protection on labour force must be strengthened. They need to be protected. When the crisis happen, they are protected. They have some breathing space. Okey, akhirnya Haris, seperti yang kita sebut sebentar tadi, laporan dan kajian seperti ini dia mungkin kurang bermakna sekiranya ia tidak mendorong kerajaan untuk membuat dasar-dasar untuk mengatasi masalah ini ataupun ia tidak memberikan cadangan bagaimana untuk mengatasi semua masalah yang dinyatakan di sini dan semua angka-angka ini. Apa antara cadangan penyelesaian, cadangan dasar yang diketengahkan oleh UNICEF untuk membantu golongan miskin bandar kita? Okey, pertamanya bagaimana kita ingin melihat dari segi kelangsungan ataupun selepas ini, what's next? What's next? Sebab ini adalah kajian bersiri. Apa seterusnya untuk mereka? Mereka mengakui adalah BPN amat membantu. Jumlah peratusannya agak tinggi, sekitar kalau tak silap saya dalam 60%. Bersetuju bahawa BPN ini amat membantu mereka, iaitu one time cash lah, maksudnya sekali pemberian, sekali bayar cash, dalam bentuk cash. Okey, tetapi 40% yang mempunyai pandangan berbeza menyatakan bahawa mereka ini mengharapkan sesuatu yang lebih mampan, yang lebih lestari untuk satu tempoh jangka masa yang mungkin agak lebih panjang. Kerana mereka ini, seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Mat Khalid yang membentangkan laporan itu, menyatakan bahawa mereka ini nak bekerja. Itu yang paling penting. Dan sustainable, apabila kita bercakap berkenaan dengan sustainable, mereka nak kerja okey. Contoh, kalau kerja hari-hari dapat gaji. Kalau kerja gaji bulan, setiap bulan dapat gaji, tak kena potong gaji. Jadi kehidupan itu dapat diteruskan seperti biasa dan taraf kehidupan itu jauh lebih baik selepas ini. Itu yang mereka harapkan sebenarnya. Jadi pendekatan dari segi holistik, bantuan perlindungan sosial, KWSP, SOKSO, mereka ini kebanyakan antara mereka seperti yang Dr. Mat katakan tadi juga, tak ada, Dr. Mat Khalid menyatakan bahawa mereka ini tak dilindungi. Mereka memang disarankan untuk mencarum, tetapi mereka tidak termasuk, tidak diwajibkan. Jadi ialah dalam jumlah gaji yang kecil dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang perlu dilihat, polisi-polisi yang lebih holistik untuk itu yang antara cadangan yang dikemukakanlah untuk membantu mereka ini. Kita lalukan inisiatif jangka pendek seperti BPN yang sudah tentu membantu, tetapi kata kuncinya adalah jangka panjang. Kerana saya ingat balik apa yang kita sebut tadi berkenaan dengan pendidikan. Mungkin selamat untuk kita katakan bahawa golongan ini, golongan ibu bapa dalam kalangan miskin bandar ini sukar untuk mendapat pekerjaan yang memberikan gaji yang tinggi. Mungkin kerana salah satu sebabnya adalah kelulusan pendidikan yang tidak begitu tinggi. Dan anak-anak mereka juga kini mengalami masalah untuk meneruskan pembelajaran, khasnya sewaktu PKP. Jadi kita takut akan ada kitaran itu yang tidak akan berpenghujung. Okey, terima kasih Haris Ashraf Hasnan. Selepas ini kita akan sambung lagi perbincangan ini. Kita mahu lihat di sebalik semua angka-angka yang dikongsikan dan dibincangkan oleh Haris tadi, kita mahu pergi ke kisah hidup sebenar
antara golongan miskin bandar di Kuala Lumpur bersama rakan setugas saya Daudin yang bercakap dengan dua orang peniaga yang terkesan agak teruk dengan PKP dan juga situasi sekarang. Kita kembali selepas ini.